Jadi untuk sepanjang tahun melawat Perak, seperti yang saya dah katakan, di mana ketua pembangkang dia pilih untuk butakan mata dia dan butakan hati dia, yang kita dah cakap berkali-kali tapi dia tak nak dengar dan dia pilih untuk tak mau tahu. Okey, kita dah sepanjang sekarang sehingga hari ini kita dah dalam rekod tahun melawat Perak punya kalender, kita dah melebihi 150 acara. 150 acara. Baru semalam, 2 hari lepas saya gulung, saya nyatakan 120. Itu pun kita belum kita update Kemas Kini sepenuhnya. Sekarang selepas ini kita lihat balik dalam Kemas Kini, sebenarnya kita ada 150. Okey, untuk sepanjang tahun ini. Dan juga program-program yang bersifat domestik dan juga antarabangsa seperti Johor Park 5 Run, Lenggong Outdoor Festival, Ipoh International Art Festival, Ipoh Fashion Show Week dan lain-lain. Jadi kita kalau tengok sini, dia ada untuk peminat sukan, peminat fashion, peminat makanan, macam-macam kita ada. Dan juga peminat seni. Jadi kita boleh lihat kita punya produk ni sebenarnya dia sangat-sangat diverse, sangat-sangat meluas. Kita tidak tertumpu kepada satu sahaja. Seperti yang saya dah bentangkan dalam penggulungan saya. Sebenarnya kita boleh memilih cara senang aja untuk kita nak buat kerja. Sebenarnya saya boleh pilih cara senang, Tourism Perak boleh pilih cara senang, SUK Perak pun boleh pilih cara senang. Kita buat semua aktiviti di Ipoh aja. Kalau kita buat semua aktiviti di Ipoh saja, kalau kita gunakan 150 event tu, bayangkan hampir setiap 3 hari atau 2 hari, kita akan ada satu event. Kalau time itu dekat Ipoh sahaja, maknanya dia bukan sahaja meriah, tetapi dia akan kesesakan teruk. Kita kena marah pula kenapa hari-hari sesak dekat Ipoh. Jadi kita tak nak buat begitu. Kita nak pastikan hasil daripada semua kerja kita boleh dirasakan di semua daerah. Di semua daerah, termasuk di luar sana. Jadi saya nak bagi tahulah beberapa contoh lah untuk apa yang telah kita lakukan, aktiviti-aktiviti fizikal yang telah kita lakukan. Okey. Jadi kita mula dengan tahun melawat Perak punya pelancaran, iaitu 31 Disember dan 1 Januari di 2023 yang telah berlaku di Silver Lake Village, okey, di Batu Gajah. Ada yang kata 50, ada yang kata 55,000 dan sebagainya. Rakan-rakan media ada di situ. Rakan-rakan media boleh jadi saksi dan boleh nak tentukan sama ada ramai atau tidak orang itu. Lepas tu kita ada Visit Perak Fun Run yang berlaku sejurus selepas itu, di mana pelari-pelari sahaja dah lebih kurang 1,000 orang. Lepas tu ada sambutan, kita dah buat sambutan. Pada masa tersebut kan kita juga sambut pada 1 Januari, kita juga buat sambutan kepada mereka kapal terbang yang the first 2 flights yang tiba ke Ipoh. Okey, di lapangan terbang Sultan Aslan Shah. Selepas itu, okey, kita datangkan ke sini. Malam Kebudayaan serta perarakan kereta berhias, okey. Yang ini kita ada di baru-baru saja beberapa hari lepas, okey, 24 Februari di Padang Ipoh. Dari Padang Ipoh sehinggalah ke Taman DR sini Wasagam. Kita anggarkan sebab dia kawasan yang terlibat tu agak luas, jadi kita anggarkan lebih kurang 10,000 orang. Dia bergerak perarakan tu, sambutan tu daripada Padang Ipoh sampai ke Taman DR. Selepas tu lagi kita ada juga santai budaya dan kesenian di Pulau Misa, Bota, okey. Lepas itu kita ada juga Pesta Teluk Batik. Pesta Teluk Batik ini pun dahsyat. Pesta Laut Teluk Batik ini kita mendapat lebih kurang 30,000 pengunjung. Lebih kurang 30,000 pengunjung di situ. Dan juga pada masa yang sama di pesta tersebut kita ada juga di mana kita ada lagi satu pertandingan dan juga acara event untuk kumpulan-kumpulan mountain bike mereka. Okey, di mana juga peserta-peserta mereka datang daripada jauh, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Singapura untuk bersama-sama di Teluk Batik, yang akan kemudiannya dia akan adakan pesta untuk pangkor pula. Jadi yang ini kita nampak just takat 2 bulan ini je dah berapa event yang diadakan. Dah berkali-kali kita kata kita sekarang perlu bersatu untuk kembalikan ekonomi negeri kita. Kita nak bersatu untuk kembalikan ekonomi negara kita. Kita perlu perpaduan supaya pastikan semua rakyat negeri dan negara kita
dapat maju ke hadapan dan keluar daripada pergelutan kita sekarang. Tetapi kalau adalah ketua-ketua politik yang masih duduk di sana semata-mata nak, orang kata semata-mata mungkin dia nak berkuasa atau dia nak kedudukan, saya tak tahu, dan create isu tanpa mengira hakikat. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat tidak bertanggungjawab. Ini saya belum sebut lagi negeri Kelantan, yang juga pada masa tahun ini mengadakan tahun melawat negeri Kelantan. Kenapa dia tak bandingkan dengan negeri Kelantan? Tapi itu satu hal lah. Kalau itu yang itu mungkin kita katakan kita terlalu berpolitik. Tetapi hakikatnya begitu. Hakikatnya begitu. Jangan buat selektif. Jangan buat secara selektif. Kan, kalau dia nak buat secara selektif, kita pun boleh buat secara selektif. Tapi sudahlah. Nasihat saya pada ketua pembangkang, sudahlah dengan politik yang negatif ni. Sebab negeri pun sama, negara pun sama, kita perlukan politik positif. Kita perlukan pelancong datang. Kita perlukan pelabur datang. Kalau bila kita berpolitik secara negatif, ini adalah sabotaj kepada kempen-kempen usaha-usaha dan juga ekonomi negeri serta ekonomi negara. Jangan sabotaj ekonomi negeri. Sebab yang merana rakyat. YB dapat gaji yang sama juga. Saya tahu. Dia dapat gaji sama, saya dapat gaji sama. Tak berubah. Tapi yang merana siapa? Rakyat yang merana.